Aktiviti penyeludupan dan ketirisan barang bersubsidi di sempadan, Kementerian telah mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan AM, Unit Pencegah Penyeludupan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Angkatan Tentera Malaysia bagi memperketat kawalan di kawasan sempadan dan perairan negara. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil beberapa langkah tambahan bagi menangani ketirisan diesel dan petroleum di sempadan. Antara langkah-langkah yang telah dan sedang dilaksanakan ialah mewartakan barang kawalan, iaitu petrol RON 95 dan diesel sebagai barangan larangan ekspor di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan, iaitu larangan ekspor 2011 berkuat kuasa mulai tahun 2011. Kementerian juga telah mengeluarkan arahan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan pendaftaran asing di stesen-stesen minyak kecuali bagi petrol RON 97. Penjualan diesel pula adalah dihadkan kepada kuantiti tidak melebihi 20 liter bagi setiap kenderaan berpendaftaran asing di stesen-stesen minyak dalam lingkungan 50 km dari sempadan. Ya, Kota Melaka. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri tentang ketirisan bahan bersubsidi. Dikatakan kenderaan dihadkan untuk minyak diesel ni. Saya ingin minta Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat sedar bahawa terdapat stesen-stesen minyak Petronas kalau pengguna pun pergi isikan diesel ni, katakan RM50 lah, RM50. Tetapi resit yang dikeluarkan mesti ada satu jumlah seperti 150 atau 200 dan dia tolak RM50 ni. Apakah sebab boleh di Petronas, stesen minyak Petronas ni setiap resit dia gunakan? Adakah ini satu cara untuk mengambil kesempatan ini untuk mereka boleh dapatkan diesel yang lebih dari katakan pembekalan lebih diesel kepada mereka dan mereka boleh jualkan diesel ini dia punya difference diesel ini kepada syarikat tertentu. Saya ada bukti-bukti bahawa semua Petronas ini mereka gunakan cara begini, tetapi bukan di stesen minyak yang lain. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar tentang perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya perlukan maklumat-maklumat seperti apa yang Berhormat sebutkan tadi soal ada bukti-buktinya. Saya perlukan ini. Sebab bagi kita tak boleh nak mengambil tindakan sewenang-wenangnya saja. Oleh kerana macam-macam persepsi yang akan diberikan kepada kita. Walau bagaimanapun kita akan jumpa dengan Yang Berhormat Kota Melaka untuk saya dapatkan butiran ini dan saya akan tengok ada ruang tidak yang kita boleh mengambil tindakan kepada mereka. Pada kita tak nak peniaga ni dengan mudah saja menipu pengguna dan sebagainya. Saya perlukan maklumat tadi pada Yang Berhormat Kota Melaka dan insya-Allah saya akan bantu pula. Kalau ada di kawasan Yang Berhormat sendiri, lagi baik untuk saya mengambil tindakan. Ya. Minta saya katakan pengguna tak ada. Ya? Dia tak libat pengguna, tetapi cara ini adakah secara saya nak dapatkan detail itu. Ya, Yang Berhormat boleh beri detail kan lepas ini kan. Mesti. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Panjang. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan penyeludupan bahan bersubsidi, ini sangat banyak berlaku terutama di kawasan sempadan. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mengatakan bahawa kenderaan pendaftaran asing hanya berhak mengisi minyak setakat 20 liter. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini rata-rata termasuk dalam kawasan saya sendiri, mereka kenderaan daripada asing, mereka datang mengisi tapi mereka tukar kereta, mereka pakai kereta plate tempatan. Ini cara penipuan yang mereka buat dan mereka angkut minyak ke sebelah negara jiran. Dan masalah yang sangat ketara, kalau kita seberang ke sebelah negara jiran,
lambakan yang begitu banyak gerai-gerai menjual minyak bersubsidi di tepi-tepi jalan. Suasana ini sangat menggerunkan kita. Sini adalah wang rakyat dibazirkan dan digunakan oleh rakyat asing. Jadi saya nak tahu setakat ini berapa tangkapan telah dibuat, berapa tindakan telah dibuat, dan masalah penyeludupan ini semakin hari semakin banyak. Jadi tidak ada nampak pengurangan. Jadi sejauh mana perkara ini dikatakan berkesan sebagaimana yang didakwa oleh pihak kementerian? Yang Berhormat. Stampin bangun juga Stampin. Yang Berhormat. Ada Lisa. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi saya jawapan kenapakah perwarnaan diesel tidaklah digunakan walaupun dia telah terbukti berkesan untuk menghadapi sindiket diesel, walaupun kontrak itu telah pun tamat seperti yang Berhormat telah beritahu, tetapi kenapakah dia tidak mahu dipulihkan? Berapakah jumlah diesel yang tidak subsidi telah pun dijual sebelum dan selepas perwarnaan diesel ini telah ditamatkan kontraknya, terutamanya di Sarawak? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasihlah kepada Rantau Panjang dan Stamping yang telah memberikan beberapa maklumat untuk saya lah. Saya memang mengakui apa yang telah tuduhan yang diberikan oleh Rantau Panjang tadi, yang berlaku penyeludupan dan sebagainya begitu ketara sekali. Kita memang sudah maklum itu. Walau bagaimanapun kita memang sepanjang masa mengambil tindakan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang ada. Sebab itu dalam konteks yang ini pun saya ingat saya boleh berikan kepada yang berhormat lah beberapa pemeriksaan, beberapa pemeriksaan yang telah dibuat, beberapa pemantauan yang telah dijalankan oleh pegawai kita, dan ada sebahagiannya juga kita telah berjaya mengatasi apa yang berhormat sebutkan tadi. Ada dia ya, KPDNKK Kelantan sebagai contoh. Dia telah membuatkan satu macam rampasan yang paling besar. Bila ada maklumat-maklumat yang sedemikian rupa. Lihat mudah, tapi tak semudah macam mana yang Berhormat pandangkan. Bagi kita, saya mengakui, kita memang sepanjang masa mengambil tindakan ini. Sebab itu maklumat-maklumat yang seperti ini kita perlukan. Supaya kita dapat nak membuat serbuan ini pun memberikan kena ada strategi tertentu. Bukan mudah yang Berhormat. Sebab itu maklumat-maklumat kalau ada daripada pihak Rantau Panjang ke ataupun di pihak di Padang Besar ke di Stampin pun sebenarnya kena berikan kepada saya, dan insya-Allah kita akan sama-sama membantu, dan kalau boleh kita sama-sama pula turun sesama nak melihat akan keadaan itu. Insya-Allah saya akan pergi Sarawak minggu depan dalam konteks yang sama ini juga kerana aduan-aduan yang sama. Ya Berhormat? Yang Berhormat, Ya Berhormat. mencelas sikit boleh tak? Okey. So mencelas sikit 30 saat saja. Saya dah mendapat feedback daripada on the field bahawa perwarnaan diesel ini memang berkesan. Jadi saya harap dia boleh dikembalikan lagi. Terima kasih Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Stampin. Ini satu dalam proses kita nak mengkaji lah. Memang benar sistem penandaan aras itu telah dilaksanakan terlepas dan dilihat begitu berjaya. Dan kemungkinan pada tahun depan juga kita akan laksana lagi sama. Terima kasih. Dan saya akan perlukan bantuan kerjasama daripada Yang Berhormat Stampin ya untuk tujuan ini. Jadi ahli-ahli yang berhormat, saya ingatnya selain daripada usaha-usaha yang saya sebutkan tadi, mewartakan pemeriksaan dan sebagainya, saya nak memaklumkan juga kerajaan telah menghadkan waktu operasi stesen minyak yang berada dalam lingkungan 10 km dari sempadan sehingga jam 10 malam sahaja, dan menempatkan anggota rela di 45 buah stesen minyak berhampiran sempadan Thailand serta 10 buah stesen minyak berhampiran sempadan Singapura. Kementerian juga turut membuat pemantauan yang lebih ketat terhadap hasil jualan bulanan 69 minyak stesen di sempadan bagi membendung penjualan diesel bersubsidi yang tinggi dan tidak menasabah stesen-stesen berkenaan. Dalam lain perkataan, ini usaha yang kita buat dan kita masih lagi memerlukan sokongan daripada rakyat dan bagi pimpinan untuk membantu kementerian kita untuk kita nak mengatasi masalah penyeludupan dan sebagainya itu tadi. Yang Berhormat Betul. Yang Menteri bagi satu yang bangun ni, Mat. Boleh. Ya. Orang Gam Sibuti di belakang. Okey. Yang ni tentang perkara yang orang asing beli RON 95 menggunakan kad kredit juga. Saya minta Menterian boleh mengetatkan lagi tindakan
terhadap stesen minyak yang ada di second link ni. Second link sebab saya memang ada orang yang bagi gambar-gambar yang menunjukkan bahawa terutamanya pada waktu yang kemuncak, waktu pagi yang ramai pergi Singapura bekerja ni, yang menggunakan kereta Singapura tetapi masukkan mengisi minyak RON 95. Jadi saya berharap tindakan yang lebih ketat boleh diambil, bukan saja terhadap stesen minyak yang pada sempadan, tapi juga pada semua stesen minyak ataupun orang asing yang menggunakan kad kredit belikan RON 95 ni. Terima kasih. Ya, Si Buti. Ya, terima kasih Dato' Yang Bertuan. Terima kasih. Ya, Si Buti. Ya. Ya, sekali yang mengatakan Si Buti. Si Buti itu bukan ketua Gangster ya. ya. Si Buti ya. Ya. Stesen minyak ini kalau kita lihat di kawasan kami lah di sebelah Miri, bahwa mereka menjual diesel awal pagi, sebelah tengah hari dah habis. Tapi waktu malam ada pula yang boleh diangkat keluar. Apa yang saya nak menyarankan di sini, Yang Berhormat Menteri ya, kita mendengar bahawa minyak diesel ini diseludup, disalahguna. Kalau boleh mencadangkan semua subsidi untuk diesel ini supaya dia menjadi harga original, kita berperingkat-peringkat potongkan 20 sen, 10 sen, 15 sen sehingga habis subsidi itu. Biar semua kita merasa bagaimana harga diesel itu supaya sama rata boleh memakai, orang bawah pun harga itu, orang kaya pun beli banyak itu. Itu cadangan saya, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Tuan Speaker, Jalon. Yang Berhormat Menteri, saya melihat bahawa adakah kemungkinan pakatan di antara pengusaha stesen minyak, sebab macam contoh diesel kita jual RM2, kemudian di Siam di Thailand mungkin RM3 lebih, dia ada premium. Adakah mungkin pembeli daripada Siam ni membayar premium juga kepada pengusaha stesen minyak? Sebab kita pernah juga melihat berita-berita di TV dan surat khabar, ada kereta ataupun lori yang dimodified sehingga boleh isi 200 liters. Jadi kalaulah tuan punya stesen, pengusaha stesen itu tak tahu kata ini adalah untuk negeri Siam ataupun Thailand, tanpa ada kolaborasi, maka sudah tentulah pada saya kita melihat ianya ada sesuatu yang tak kena. Jadi selain daripada kita nak tangkap orang yang membeli, kita juga kena pantau orang yang menjual. Sebab mungkin dia ada insentif di situ. Contohnya, kalau dia jual dengan rakyat Malaysia hanya dia dapat RM2. Tapi kalau mungkin dia pakat dengan orang Thailand, dia boleh dapat RM2.50. And then orang Thailand tu sendiri balik jual di seberang sana pun dapat harga yang premium. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasihlah kepada Simpang Renggam, Si Buti dan juga pihak Jelun yang memukakan beberapa maklumat. Memang benarlah sebenarnya bagaimana ketatnya kita nak melaksanakan peruntukan-peruntukan yang ada di kementerian, begitu jugalah dia gigihnya pula dia nak mempertahankan bisnes dia yang menipu ini, yang menyeludup barang-barang subsidi kita. So inilah dia masalah dia. Oleh kerana itu maklumat seperti mana yang disampaikan oleh Yang Berhormat tadi amat perlu bagi kita lah, bagi pihak kementerian kita untuk kita sama-sama menangani masalah ketiriasan ini. InsyaAllah kalau ada dokumen yang baik ini, apa sahaja yang kita hajatkan akan berlaku kejayaannya kemudian nanti. Jadi Tuan Yang Bertuan, sekali lagi lah saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Saya percaya pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat dapat membantu memperkokohkan lagi polisi dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kementerian ini untuk dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Kementerian Sumber Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Hormat Dato' Yang Tua, terima kasih banyak
di atas peluang untuk kementerian saya. Yang pertamanya saya nak mewakili Menteri dan seluruh warga Kementerian Sumber Manusia mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan kerana memperuntukkan 1.42 bilion bagi Kementerian Sumber Manusia. Sebenarnya Datuk Yang Bertua, manusia ni adalah segala-galanya dalam dunia ini. Yang Amat Datuk Yang Bertua, saya nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih banyak kepada 22 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia, di mana 15 isu telah diutarakan oleh mereka. Saya, Yang Datuk Yang Bertua, saya tidak akan ikut turutan Yang Berhormat yang bercakap, tapi saya bawa isu yang dibangkitkan. Jadi Yang Berhormat jangan bimbang bahawa saya akan beri peluang kepada Yang Berhormat untuk mencelah dan sebagainya. Yang pertama ialah memperkukuhkan latihan kemahiran. Terdapat 3 ahli parlimen yang telah membahaskan isu ini, termasuk Yang Berhormat daripada Baling yang menyuarakan tentang pembangunan modal insan. Kemudian Yang Berhormat memperkukukan latihan kemahiran. Yang Berhormat Bukit Mentajam, kadar pengangguran anak muda yang tinggi. Yang Berhormat Datuk Yang Bertua, ahli Yang Berhormat Baling menyentuh berhubung dengan pembangunan sumber manusia berhad HRDF. Beliau mencadangkan supaya mat rempit diberi peluang dan diberi dana merancangkan aktiviti ekonomi, mengukuhkan pengurusan fizikal dan juga modal insan. Yang Berhormat Datuk Yang Bertua, modal insan pada kebiasaannya mat rempit adalah melibatkan belia yang tidak dapat meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Bukan keseluruhannya, tapi sebahagian besarnya. Bagi golongan ini di Kementerian Sumber Manusia diperuntukkan 2 kursus untuk mereka. Kursus-kursus tersebut yang pertama ialah perantisan. Program perantisan PSMB dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan kegiatan mat rempit dari berleluasa dengan memberikan latihan kemahiran kepada belia. Di bawah program ini, belia akan diberi latihan dalam 11 bidang kemahiran seperti mekatronik, hospitality dan lain-lain. Sehingga Oktober 2013, seramai 14,114 belia telah dilatih dalam berbagai bidang di bawah program ini. Setelah tamat latihan, belia akan diambil bekerja dengan gaji permulaan lebih daripada 1,000 sebulan. Dengan peningkatan taraf hidup kerana mempunyai pekerja dan gaji yang mampu untuk menyara hidup mereka, program ini ternyata telah dapat mengurangkan gejala sosial yang kurang sihat di kalangan belia yang menganggur. Yang Berhormat Datuk Yang Bertua, saya lebih berminat, bahkan saya rasa amat positif kalau mat-mat rempit ni, anak-anak muda ni tampil kepada kita, tampil kepada kementerian, datang kepada kita mencadangkan, dan mereka tinggalkan aktiviti yang tidak baik ini, mencadangkan kepada kita apakah program yang mereka mahu. Dan insyaAllah kita akan tolong dalam usaha kita untuk mengatasi masalah ini. Sistem latihan dual nasional. Kuala Langat bangun ya, Mak. Sila Yang Berhormat. Yang awal-awal kita. Ya, terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Speaker kerana memberikan ruang permulaan mukadimah saya. Satu, melihat daripada kesungguhan Kementerian Sumber Manusia untuk merapatkan golongan kumpulan-kumpulan rempit ini kepada mereka yang lebih profesional dan bermatlamat. Apakah kementerian juga berkesudian untuk menaik tarafkan masa depan mereka dengan mewujudkan universiti-universiti kemahiran yang setara dengan IPTA yang boleh dibanggakan dan menjadi mereka sebagai profesional sekurang-kurangnya bukan 1,000 sasaran pendapatan tetapi 4-5,000 yang mereka tercicir daripada akademik. Dan ini saya rasa ruang yang terbaik yang boleh diimbangkan, Datuk Speaker. Sekurang-kurangnya mereka ini adalah kumpulan ada ruang masa depan yang lebih cermelang dan dihargai kehadiran mereka. Apa pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Bertua. Terima kasih Kolangan. Sebenarnya idea ini Yang Amat Datuk Yang Bertua telah ada pada kita. Jadi saya dah bercakap dengan Yang Amat Kolangan di luar. Maknanya saya bukan nak memang cadangan itu telah ada pada kita, tapi maknanya dia menyokong kita. Maknanya menyokong cadangan itu. Tapi kita akan buat kajian keperluan ini. Mana bukan sekadar mungkin universiti dan mungkin yang lebih baik daripada itu yang boleh kita cadangkan. Jadi Yang Amat Datuk Yang Bertua, saya tidak nafikan juga di samping program yang dilakukan oleh kementerian kita, kementerian-kementerian lain juga berperanan.
umpamanya Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Yang Betul. Jadi ini adalah pendekatan yang diambil oleh kerajaan. Dan saya yakin kalau semua ambil bahagian, termasuklah kita ahli-ahli parlimen semua, saya yakin masalah belia ini akan dapat kita atasi. Sistem latihan dual nasional. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia, KSM melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah memperkenalkan program perantisan yang dikenali sebagai Sistem Latihan Dual Nasional SLDN untuk belia-belia yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Program ini telah dilaksanakan bermula pada tahun 2005. Objektif program latihan ini adalah untuk mengeluarkan K pekerja ataupun K worker, pekerja berkemahiran dan berpengetahuan melalui satu kaedah latihan komprehensif yang memenuhi kehendak industri semasa. Program ini pada asasnya disasarkan kepada lepasan sekolah, belia dan pekerja industri untuk mengikuti latihan kemahiran. SLDN menekankan penglibatan langsung industri dalam latihan dan menempatkan 70% daripada latihan perlu dijalankan di tempat kerja. Maknanya daripada 100% masa yang diberikan kepada pelatih ini, 70% kita tempatkan di industri-industri supaya mereka lebih terdedah secara terus dengan secara praktikal, dan 30% ialah secara teori. SLDM melalui program SLDM ini juga perantis yang berjaya menamatkan latihan akan dianugerahkan CJ Kemahiran Malaysia SKM berdasarkan tahap keterampilan yang diperolehi serta berpeluang untuk diserahkan sebagai pekerja syarikat setelah berjaya menamatkan latihan. Sehingga September 2013, sejumlah 49,074 perantis dan 2,429 syarikat telah menyertai program ini. Antara bidang yang terlibat adalah minyak dan gas, hospitality, pelancongan dan lain-lain. Yang ketiga, yang memperkukuhkan latihan kemahiran. Wabi Pasir Gudang mencadangkan supaya diperkukuhkan latihan kemahiran. Terima kasih Wabi, cadangan cukup baik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia dan Yang Hormat, kerajaan memang berhasrat untuk meningkatkan peratus tenaga mahir negara daripada 28% yang ada sekarang kepada 50% menjelang tahun 2020. Inilah yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan sudah kita semua. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan memperbanyakkan latihan industri daripada teori dengan praktikal, attachment di industri, NOS dikaji semula, MOU dengan training provider, perjanjian dengan izin dengan pembekal latihan, meningkatkan enrolment pelajar di semua institut latihan LJTM ini, meningkatkan kualiti latihan, memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan industri, memastikan pekerjaan dan keboleh kerjaan grant, meningkatkan imej dan perspektif masyarakat terhadap latihan kemahiran. Yang Berhormat Pasir Gudang ini mencadangkan memendekkan tempoh latihan kemahiran. Yang Berhormat Pasir Gudang mencadangkan dikurangkan tempoh latihan kemahiran yang lama supaya pekerja tempatan dapat menyesuaikan diri dan bekerja dengan baik. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, tempoh latihan kemahiran adalah mengikut tempoh yang telah ditetapkan seperti dalam standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Kita ada standard kita. Maknanya kalau nak jadi orang standard, mesti ikut standard. Jadi jangan ikut masa yang kita rasa selesa untuk kita berlatih. Kualiti latihan kemahiran akan terjejas jika tempoh tersebut dipendekkan dan tidak mencapai standard yang telah ditetapkan mengikut tahap kemahiran. Yang Datuk Yang Betul, sebenarnya untuk melatih manusia ini bukan sekadar kita berikan latihan kemahiran kepada mereka. Faktor-faktor lain cukup penting. Termasuklah bagaimana kita boleh membentuk kepribadian mereka, saksiah mereka. Bagaimana kita boleh membentuk kekuatan mental mereka. Dan bagaimana kita boleh membina spiritual, rohani kerohanian mereka. Supaya kalau mereka mahir, pakar dan mereka keluar dalam masyarakat, mereka tidak menjadi pekerja pakar yang boleh merugikan rakyat, termasuklah menipu, mencuri dan sebagainya. Sebab itulah tempoh ini perlu kita ikut standard yang telah pun kita fikirkan bersama yang melibatkan berbagai agensi, dan saya kira untuk memendekkan itu kita lihat juga, tetapi jangan kita jejaskan kualiti produk ataupun pekerja ataupun pelatih yang kita keluarkan. Jenis kursus saya nak sebutkan sikit atau yang Ibu betul. Barat Yang Amat. Ibu Barat, silakan Ibu Barat. Ya, terima kasih Yang Berhormat Speaker dan Yang Berhormat Kepala Menteri. Berhormat, dalam ucapan saya dah bangkitkan mengenai perkara bajet 2013.
di mana kerajaan telah mengagihkan sebanyak 50 juta ringgit untuk kemahiran, latihan kemahiran untuk 3,200 pelatih dari masyarakat India. Dan tahun ini, bajet 2014, sebanyak 100 juta telah diagihkan. Dan Perdana Menteri telah mengatakan nombor nandri. Dan itulah sebab beliau mengagihkan. Dan saya telah menanya kepada kementerian, apakah sasaran itu pada tahun 2013 untuk bajet 2013 itu telah dicapai, dan berapa orang telah mendapat retraining itu dari 3,200, dan untuk tahun hadapan berapa anggarannya dan berapa orang telah mendapat, dan apakah kursus boleh ia diberitahu dengan teliti. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Datuk Ketua. Terima kasih Ibu Barat di atas keprihatinan tentang masyarakat India. Sebenarnya MIC belah sini pun kita dah lama cadangkan. Termasuk dulu menteri lama kita ialah daripada Timbalan Presiden MIC. Mereka dah cadangkan program-program baik untuk masyarakat India ni. Tapi sokongan Yang Amat, terima kasih. Saya ingat kita akan beri. Sebenarnya di belakangnya ada saya sebutkan sedih. Yang Amat Jamil Bang, apa yang isu yang dibangkitkan oleh Yang Amat, ada kita akan timbulkan. Mungkin detailnya, maklumat yang Yang Amat perlukan mungkin saya akan dapatkan secara bertulis ataupun saya jawab kemudian. Yang Amat Datuk Yang Bertua, saya nak sebut. Ya, sila Temerloh. Terima kasih Ketua, terima kasih Imam Menteri. Kita tahu bahawa sumber manusia ini juga mempunyai peruntukan yang agak besar dan tinggi untuk melahirkan tenaga yang mahir. Saya bersetuju Menteri sebut bahawa bukan saja dari sudut fizikal dan juga material, tetapi juga dari sudut spiritual mesti dibangkitkan secara seimbang untuk melahirkan sumber manusia yang berkemahiran dan juga akhirnya berjaya dalam kerjaya mereka. Tetapi setakat mana sebenarnya pencapaian yang telah dimiliki oleh pihak kerajaan? Apa grafnya? Sebab kita lihat masih banyak lagi gejala rasuah berlaku di kalangan kerajaan, di kalangan mereka yang berkejaya dan seumpamanya. Artinya mereka mungkin mahir dalam bidang mereka, tapi mereka tidak takut kepada dosa dan juga tidak peduli tentang perkara-perkara mungkar ini. Jadi sejauh mana kejayaan telah dicapai sewaktu mengimbangkan antara pencapaian spiritual dan juga fizikalnya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Tua. Temerloh ni dulu dia penggal lepas dia berlawan dengan saya dalam parlimen, tapi dia tewas. Datuk Yang Tua, Yang Berhormat jangan buat persepsi gitu. Saya tidak suka meletakkan persepsi yang tidak baik pada pegawai awam dan sebagainya. Walaupun kita tidak boleh nafikan. Sebab tu saya kata-kata selagi manusia ni dikatakan manusia, kita kena jaga. Sebab tu saya kira Datuk Yang Tua, Kementerian Semua Manusia ni berat termasuk jaga Yang Berhormat belah sana. Kadang-kadang cara bercakap tak betul, hormat orang tak betul sebagainya. Ini penting nanti Mat. Saya pun tidak menuduh semua. Saya kata sebilangan yang terlibat dengan rasuah itu yang perlukan keras. Saya nak tambah lagi. Bukan saya kata Yang Amat Ketua semua, tidak. Sebab apa ni, ini persepsi yang tidak bagus. Walaupun kita tidak boleh nafikan bahawa kalaulah manusia ini kita tidak bekalkan dengan persiapan seperti mana yang saya sebutkan tadi, sudah tentu dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik ini. Masuklah takkir pegawai kerajaan, dia ahli parlimen, dia ahli politik, dia orang biasa sebagainya. Ini biasa. Sebab itulah kita hendak supaya tempoh kursus ini bukan sekadar kita memberikan kemahiran kepada mereka, tetapi kita memberikan satu bentuk manusia, modal insan, personality yang lahir yang boleh bertanggungjawab kepada semua, bukan saja di pekerjaan, bahkan dari segi sosial dan sebagainya. Datuk Yang Bertua, saya pernah berlaku tadi. Saya tahu orang-orang dalam bank ni boleh mencuri duit saya walaupun saya tak ada duit. Tak banyaklah. Mana bila kita bagi dia kemahiran komputer, bagaimana dia boleh tahu nak akses sebagainya, akhirnya dia mencuri duit. Ini pada saya orang yang tidak bagus. Sebab tu kita tak nak orang seperti ini. Walaupun mereka mahir, tetapi perbuatan yang mereka itu tidak dikendaki oleh negara kita. Jadi terima kasih Yang Amat. Saya untuk menjawab soalan Yang Amat itu sebenarnya very subjektif. Kita tak boleh nak berikan penilaian ukuran di mana sebenarnya. Sebab itulah kita harap kalau daripada kita kerajaan berusaha telah baik dan sudah tentulah pembangkang juga menjalankan usaha yang sama seperti tadi sebagai contoh penyedokan minyak di sempadan. Yang Amat itu tahu, Rantau Panjang tahu. Tetapi apa yang dibuat kepada kita? Contoh. Sebab itu bukan bidang saya, itu Kementerian KPDNKK. Contoh. Jadi kalau kita sama peranan, saya ingat tidak sebab sudah tentulah kita boleh mengurangkan masalah ketirisan dan sebagainya. Okey Mak, boleh? Terima kasih.
Yang ketiga, standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS. Kurikulum dan tempoh pembelajaran berdasar, minta maaf, kita ada senarai tadi. Kita ada 5 jenis kursus dan tempohnya. Biar yang amat pasal gudang ya. Yang tanya dengan saya tadi. Biar dia tahu pasal gudang. Kita ada CJ kemahiran tahap 1 6 bulan, CJ kemahiran tahap 2 6 bulan, CJ kemahiran tahap 3 1 tahun, CJ kemahiran tahap 4 1 tahun dan kemahiran tahap 5 2 tahun. Detailnya amat boleh kalau nak tahu boleh datang jabat kita. Kurikulum dan tempoh pembelajaran berdasarkan kepada standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS ini. NOS dibentuk oleh industri, NOS dibentuk oleh industri. Maknanya standard kemahiran kebangsaan ini dibentuk oleh industri. Mana industri pun dia nak pastikan supaya pekerja-pekerja dia yang akan mengeluarkan produk daripada industri mempunyai kualiti. Tidak pun dia tidak akan dapat pasarkan barang. Jadi sebab itulah dia jaga standard ini. Ia menjadi standard yang menjadi penanda aras latihan di sebuah institusi latihan bagi memastikan setiap pelatih yang tamat latihan mempunyai tahap keboleh kerjaan yang tinggi dalam bidang masing-masing. Justru Jabatan Pembangunan Kemahiran sentiasa giat membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan sehingga tahap tinggi. Sehingga Ogos 2013 sebanyak 1,448 NOS telah siap dibangunkan yang mana ia merangkumi NOS SKM tahap 1 hingga 5. Maknanya standard ini kita telah adakan sebanyak 1,448. Jadi ini sebagai garis panduan untuk industri dan sebagai pelatih-pelatih yang kita masuk untuk mereka memastikan mengikut standard-standard ini. Selain daripada keperluan kemahiran, NOS menetapkan juga core abilities yang merangkumi nilai dan budaya kerja yang diperlukan termasuk cara berkomunikasi di tempat kerja, kerja berpasukan, perancangan kerja, pengurusan sumber sebagai modul asas semasa menjalani latih. Sebab itu Datuk Yang Pertua, kalau kita tengok isu-isu kesatuan sekerja, dalam ingatan saya, kalau tak silap saya, mungkin dalam 4-5 isu je masalah dalam kesatuan sekerja. Tidak banyak. Maknanya daripada beberapa ratus ribu pekerja kita ni, mereka ni faham, mereka punya kualiti, mereka kualiti yang baik, kemahiran dan sebagainya. Sebab tu tidak pun semua jadi hantu semua dalam syarikat, mungkin majikan-majikan mereka. Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Sebab Timbalan Menteri sebut hal ewas kerja tadi tu. Sebenarnya saya nak tunggu sampai peringkat jawatankuasa, tapi oleh kerana Menteri dah sebut, saya sebut. Saya penama ni ingin menarik perhatian Speaker dan juga Timbalan Menteri. Saya menerima aduan daripada NIUP yang mengatakan dengan jelas bahawa kerajaan berbohong kepada Labour Organisation, ILO, International Labour Organisation, berkenaan dengan penubuhan menu iaitu in-house union dengan izin. Dan dalam laporan yang diberikan pada tahun 2011 katakan bahawa kes ini sebenarnya telah pun di-coordinate the government dengan izin. Decision of the DGTU to register menu was challenged in the High Court, and the High Court was decided that the registration is valid and between the power of DGTU. Itu pandangan hakim yang telah dibuat pada tanggal 7 hari bulan 11 2013 yang bersabit dengan laporan menteri yang berbohong pada waktu itu pada pada tanggal 22 hari bulan Jun 2011. Saya ingin menegaskan kepada Timbalan Menteri bahawa ini akan mengheret seluruh kesatuan dalam negara ini yang menghampiri 2.8 juta ini akan terjerat dengan implementasi dan peranan yang dimainkan oleh kerajaan yang hanya 6 hari didaftarkan telah pun dilaporkan diterima. Timbalan Menteri, kalau inilah perangainya, maka secara langsung kerajaan telah mengkhianati rakyat pekerja yang berdaut di bawah kesatuan. Saya mohon penjelasan Timbalan Menteri. Apakah Timbalan Kementerian bersekongkong dengan keadaan yang berlaku pada negara ini yang menindakkan hak kepimpinan kesatuan, yang membataskan hak pekerja dan melenyapkan segala yang ada dalam negara ini mengikut perlembagaan negara. Mohon penjelasan Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya jangka Yang Wan Kuala Langat ni bagi pada saya yang cukup baik. Tapi dia kata mungkin saya berkongkong. Yang Wan, saya boleh kabut sebab dia tak timbulkan isu ni dalam perbahasan beliau. Saya tidak boleh kata itu betul tidak betul kecuali saya dapat dokumen yang sah.
sebagainya. Timbalan Menteri, saya janji, saya akan bagi laporan penuh petang ni. Terima kasih. Terima kasih. Tapi bukan Timbalan Menteri ni bukan? Bukan Timbalan Menteri, bukan Timbalan Menteri baru ni bukan? Bukan. Baiklah. 2011 saya tengok, kita tengok, kementerian akan tengok. Walaupun Datuk Yang Bertua, kes NIUP ni masih lagi di mahkamah. Jadi kita tak nak timbulkan desi. Saya akan rujuk pada kementerian saya dan kita dapatkan maklumat daripada... saya tahu Timbalan Menteri. Isunya ialah 6 hari selepas registration dibuat, dilayan. Kemudian kesatuan lain 3-4 tahun tak dilayan. Nombor 2, kenapa harus kementerian berbohong kepada International Labour Organization? Saya ada laporan. Ini saya bagi kat Timbalan Menteri. Bagi saya tak boleh tengok sama ada bohong tidak bohong tu sehingga saya mendapat dokumen itu dan kita buat penyiasatan sehingga betul apa yang dikatakan oleh Muhammad itu. Tapi yang Muhammad saya minta janganlah diumumkan secara itu. Manakala satu isu di Kesatuan Sekerja, tapi jangan libatkan semua. Seolah berapa juta yang sebut dia pekerja tadi? 2.8 juta. Timbalan Menteri, Datuk Speaker, saya celah sikit. Minta maaf. Timbalan Menteri. Yang Muhammad, bagaimana penting isunya pun, kita tak boleh bersoal jawab macam ni dalam Jadi Timbalan Menteri perlukan jawapan. Saya jawablah. Saya kata bukan saja NIUP, KTM pun sama Timbalan Menteri. MAS pun sama Timbalan Menteri. Ini satu fenomena yang baru yang tidak boleh kita izinkan. Saya harap Timbalan Menteri bersekongkong dengan pandangan saya supaya perkara ini tidak boleh kita benarkan berlaku. Setuju Timbalan Menteri? Saya tidak akan izin benda-benda yang tidak baik ini berlaku. Tidak, saya tidak akan izinkan. Sebab itu yang Mak bagi pada saya. Contoh yang Mak Datuk Yang Bertua, kita ada 702 kesatuan sekerja. Sebab tu saya sebutkan tadi, bagaimana baiknya kita lah banner orang ni, hanya 2, 3, 4 kesatuan saja. Itu pun kita boleh lihat kenapa benda itu boleh berlaku. Jadi Datuk Yang Bertua, tak apa, saya malah bancangkan benda ni sebab ni di peringkat mahkamah, kita akan bawa, kita ambil, kita akan lihat. Cuma janganlah Yang Muhammad beritahu, kesatuan kerja 2 juta ni, marilah sama-sama kita murukkan kerajaan. Jangan begitu, tak baik. Kalau semua persatuan kerja jadi orang tak baik belaka, susah. Perlukah saya ulang saja saya? Jadi kalau tak Timbalan Menteri teruskan Speaker. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Bertua ya. Pasir Gudang juga Datuk Yang Bertua menyebutkan program reskilling dan upskilling ni. Yang Muhammad Pasir Gudang mencadangkan program reskilling dan upskilling dilaksanakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia dan Yang Hormat, BSMB melalui Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 telah diwujudkan untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja. Maknanya kita sentiasa, kalau kita tengok ada pekerja yang agak dia punya prestasi tidak, kita buat latihan tambahan dan sebagainya. Melatih majikan perantis ya. Dan meningkatkan kemahiran pekerja, perantis dan pelatih bagi majikan yang mencarum kepada Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia selaras dengan strategi pembangunan negara. Bagi tempoh 2009 sehingga Oktober 2013, PSMB telah melatih seramai 1.139 juta pekerja dengan bantuan kewangan berjumlah 1.52 bilion. Besar Datuk Yang Bertua. Dan saya nak respon sikit kepada Ipoh Barat tadi. Latihan belia India peruntukan 50 juta 2013, peruntukan untuk dibelanjakan bagi 3 tahun 2013, iaitu seramai 472 orang sedang kita latih di bawah peruntukan ini. Terima kasih banyak. Sedikit penjelasan. Kerajaan cakap pada tahun 2013 sebanyak 3,200 orang akan diberi retraining. Tapi kalau jawapan itu mengatakan hanya 425 orang. Yang sedang dilatih. Matlamat kita banyak, ya Mak. Tapi yang sedang dilatih. Dua beza tu. Yang akan dilatih dan yang sedang dilatih. Target kita mungkin seperti mana yang Sumat sebutkan. Bukan, tapi Perdana Menteri pada bajet dia ada beritahu bahawa pada tahun tempoh bajet 2013, sebanyak 3,200 orang akan dilatih. Itu ini. Jadi bermakna ada yang tidak janji yang tidak dipatuhi. Yang Muhammad, saya cek balik dia punya tu supaya kita dapat. Saya tak nak keluarkan figure yang tidak tepat ya. Terima kasih Yang Muhammad atas. Maklumat tambahan Yang Muhammad. Tak apalah, kebetulan saya belum pindah ke tajuk lain. Sambutan belia India agak kurang. Saya minta usaha
daripada belah sini ke belah sana, beri peluang pada kita. Sebab yang penting kita dapat latih mereka ni, dia akan lahir sebagai modal insan ataupun pada tenaga kerja untuk negara kita. Terima kasih banyak. Yang mana tu yang pertua, peranan Perbadan Tabung Pangan Kemahiran PTPK. PTPK diwujudkan bagi menyediakan pinjaman kepada pelajar dan pekerja. Bagi tujuan reskilling dan upskilling, PTPK menyediakan 2 program seperti berikut. Kita bawah kementerian kita. Program peningkatan kemahiran perindustrian. Peruntukan bagi tahun 2013 sebanyak 50 juta. Mampu melatih seramai 2,627 orang. Dalam anggaran kos antara 10,000 hingga 53,000. Tempoh 2 bulan hingga 1 tahun. Ya. Tempoh ini tertaluk kepada bidang yang diceburi dan sebagainya. Yang kedua ialah pembiayaan pinjaman kepada pekerja. Peningkatan kelayakan dan latihan semula yang disebutkan oleh Pasir Gudang, yang dihasilkan oleh Pasir Gudang. Peruntukan bagi tahun 2013 ialah banyak 20 juta. Kos atau perbelanjaan yang kita bagi kepada pelatih-pelatih ialah dalam antara RM750 kepada RM24,000 mengikut kadar tempoh yang mereka 6 bulan hingga 3,5 tahun. Dan ini mampu melatih seramai 2,077 pelatih. Baru peruntukan 20 juta itu. Jabatan Pembangunan Kemahiran, Skim Kemahiran dan Kerja Satu Malaysia, SKKIM. Beliau-beliau yang telah memiliki CJ Kemahiran Malaysia dan belum mendapat pekerjaan dan akan dilatih semula dengan diberi kemahiran tambahan selama 2 bulan di industri-industri terpilih, dan selepas tamat latihan akan mendapat pekerjaan di industri tersebut. Bagi tahun 2013, Kementerian Sumber Manusia diminta melatih 5,000 orang dengan peruntukan sebanyak 5 juta. Yang amat Datuk Yang Pertua, untuk isu berikutnya ialah pengiktirafan sijil ILP, Institut Latihan Perindustrian. Isu ini dibangkitkan oleh Yang Amat Kuala Langat, yang mengatakan bahawa beliau mendapati ada dakwaan mengatakan sijil kemahiran ILP tidak diiktiraf oleh sektor swasta dan mencadangkan supaya kolej dan universiti yang setara dengan akademik ditemukan. Ada Yang Amat, tak tinggal tapi Yang Amat mendahului. Saya dah cadang tu dulu daripada Yang Amat lagi dah. Yang mana tu yang pertua, pengiktiram oleh kerajaan JPA, sukacita dimaklumkan bahawa CJ Kemahiran LP diiktiraf oleh kerajaan dan swasta. Yang pertama, pengiktiraf oleh kerajaan JPA. Pada masa ini, pihak JPA telah memberikan pengiktirafan serta memperuntukkan CJ Kemahiran Malaysia SKM sebagai salah satu syarat lantikan pengetahuan awam bagi 17 skim perkhidmatan. Saya ada skim dia, Mak. Kalau sebut panjang Mak ni. Maknanya diiktiraf oleh Menteri awam. Ari Buntar. Ya. Boleh saya pasal Ari Buntar sini. Ya, apa yang disediakan oleh sumber manusia dari segi apa ni, pusat latihan sebagainya. Saya ingin minta penjelasan bagaimanakah penyelarasan yang dibuat oleh sumber manusia dengan Kementerian Pendidikan. Kerana kadang-kadang kita tengok Kementerian Pendidikan pun dia ada offer program yang begitu juga. Sejauh manakah perkara itu tidak overlap? Kerana nanti akan berlaku pertindihan dan akan ada masalah di dalam pasaran kerja, termasuk pengiktirafan. Boleh tak bagi saya sikit gambaran penyelarasan itu? Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih Pada Buntar di atas pandangan itu. Sebenarnya saya pun dah menyuarakan perkara ini. Walau bagaimanapun saya nak ucapkan terima kasih kepada kementerian-kementerian. Kita ada berapa kementerian? 7-8 kementerian yang terlibat bersama dengan kita melatih anak-anak muda ni, termasuk Kementerian Belia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Bangunan Luar Bandar, Kementerian Wanita dan lain-lain, Datuk, yang mungkin saya tak sebutkan satu-satu, saya pernah sebut dalam jawapan saya. Memang kalau kita lihat mungkin ada. Sebab itulah kita di kementerian kita ada jawatan khas, di mana jawatan khas kemahiran kebangsaan. Tak silap saya sendiri yang, bukan tak silap, memang betul lah tu. Saya sendiri yang pengusinya. Dan kita melihat ini supaya tidak ada pertindahan tanggungjawab. Mana kita tak nak seperti mana yang buat. Terima kasih Yang Mat Pada Unta sebutkan tu. Ini pun kita dah nampak lah. Sebab itulah kita ada menentukan supaya tidak ada pertindahan overlapping dari segi bentuk latihan dan sebagainya, dan kita nak supaya kalau 6 kementerian terlibat, kalau boleh setiap tahun 10,000 dilatih oleh setiap kementerian, maknanya kita ada 100,000, dan sudah tentulah kalau ini dapat kita kemaskan
saya yakin bahawa 2020 kita dapat mencapai matlamat 50% tenaga mahir itu. Kalau Langat bangun lagi, Yang Hormat. Saya bagi itu, saya bagi. Ya, saya tanya Yang Hormat. Nak bagi tak? Bagi jalan. Terima kasih Speaker. Speaker janganlah kau cuk dia. Tahu dia bagi. Timbalan Menteri, saya bawa isu ni kerana anak saya terlibat. Kawan-kawan dia terlibat ILP ni. Dan apabila mereka keluar, dia pergi ke swasta, swasta tak iktiraf. Dan saya terpaksa hantar pula ke tahap pelatihan yang lain yang boleh memberikan dia pengiktirafan. Hanya saya suarakan ini ialah jangan diabaikan. Kalau kolej ILP ini telah terbina 10 tahun tetapi swasta tidak mengiktiraf. Datuk Speaker, ya Menteri kata kementerian kerajaan iktiraf. Kerajaan tapi swasta tak iktiraf. Ianya berlaku bukan seorang, beribu orang mewakili suara anak saya. Dan saya terpaksa kita kena belanja lebih untuk bagi dia kepada yang kolej yang diiktiraf oleh swasta. Jadi saya mohon Timbalan Menteri confirmkan bahawa desak semua swasta memastikan bahawa iktiraf. Kalau tak iktiraf jangan buka perniagaan dalam negara. Aku tegas sikit bagi dia takut. Dan ILP budak-budak belajar pun adalah sikit dihargai Datuk Speaker. Mohon Menteri bersekongkong dengan pandangan Kuala Langat. Terima kasih. Betul. Perkataan istilah tak berapa cantik. Ya. Kongkong itu mana dengan orang yang tidak bagus. Ya, dia ada istilah lain yang Hormat. Ya. Datuk Yang Bertua, saya baru masuk pengiktirafan kita dari segi perkhidmatan awam JPA. Belum bangun swasta. Saya tidak nafikan Yang Hormat, mungkin ada. Tapi banyak faktor yang menentukan bagaimana seseorang pekerja itu boleh diterima oleh majikan. Saya bukan nak kata anak Yang Hormat jahat tak. Yang Hormat saya ni okey baik dengan saya. Contoh, saya nak beritahu apa yang rekod pada kita. Ini pengiktirafan diberi oleh swasta. Saya mungkin tak habiskan jawapan tu. Sektor swasta pada tahun 2008, pelatih graduan kita yang keluar daripada institut latihan kita 86% diterima oleh swasta majikan. 86, kalau 40% tak lulus. 86 ni excellent lah pada saya. 2009, 84.5. 2010, 88.7%. 2011, 93.6%. Kalau tambah naik ni, kalau markah semakin naik, makin buruk ke makin baik Yang Hormat Datuk Betul? Mesti makin baik. 2012, 94.3%. Maknanya pencapaian kita, pengiktiraf kita oleh swasta cukup baik. Sektor kerajaan, kalau kita lihat baru 2.85%. Swasta sendiri keluarga 2.81%. Sebab tu Yang Hormat, saya tidak akan bawa anak Yang Hormat, mungkin kalau saya kenal mungkin dia baik kot. Tapi tidak menjadi faktor. Keluar daripada institut latihan kita tidak menjadi faktor utama. Tapi kalau karakter lain, saya nak celah sikit pasal dia melibatkan. Dia sebegini Timbalan Menteri. Kalau kita nak minta kerja, syarikat tak tahu latar belakang kita. Dia tak tahu pun anak saya sebagai anak ahli pembangkang. Dia tak tahu. Cuma dia kata kalau dia terima masuk, dia kata tak, dia tengok sijil yang tertinggi ILP. Kita barisan kita tak kira Datuk. Dia ketepikan. Jadi nak interview dulu, boleh interview tak kenal pun dia anak yang berhormat Timbalan Menteri ke ataupun pembangkang Kuala Langat ke, dia tak tahu. Dia tahu terima tak terima. Dia tak mau bagi interview pun. Itu maksud saya tu. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih banyak. Saya ambil itu sebagai pandangan yang baik. Yang mana betul, walaupun bukan jangan salahkan latihan yang kita beri. Banyak unsur faktor lain yang menyebabkan. Saya pernah Datuk MT menjadi panel temu dega. Bila saya tanya soalan-soalan, kadang-kadang tak boleh jawab. Umpamanya ada saya lihat yang patutnya dia tahu tapi tak tahu. Tapi saya sebagai majikan, kalau apa yang saya dia tak boleh buat, memang saya tak boleh terima. Tapi yang bagus, terima kasih, soalan tu bagus. Jadi kita akan buat pemerhatian, pastikan supaya kalau boleh bukan saja 94.3% graduan kita ni diterima oleh majikan-majikan tetapi lebih besar daripada itu. Dan kalau boleh yang muat bagi pada kita sikit, tengok mana yang boleh. Terima kasih banyak. Ya. Yang Mohd Timbalan Menteri. Ya, di belakang bangun. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya tidak bersekongkol dengan Kuala Langat. Cuma nak bertanya kepada Timbalan Menteri, apakah kursus-kursus yang ada di institut yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia ini mampu kita naikkan ke taraf siswaza?
Maksud saya kursus-kursus ini bagi menambahkan lagi keyakinan apa yang disuarakan oleh Kolangat tadi untuk membina kekuatan dan keyakinan masyarakat supaya dia lebih berkeyakinan. Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang Bertuah, terima kasih Yang Amat Daripada Jantun. Saya kalau nak sebut kursus ni banyak sekali. Amat banyak. Jadi Yang Amat, kita mungkin hari ni padan saya lah sini, kementerian sini. Jadi Menteri dah tunggu selepas ni Yang Amat. Kita bagi kemudian ya. Menteri Wilayah. Walaupun saya setuju. Kita boleh tidak ada mustahil untuk kita naikkan taraf kalau kita nak menjadikan negara kita sebagai negara maju. Sebab saya ambil contoh pada Yang Amat, kita sebutkan ni. Umpamanya kita ambil pelajar SPM, keluaran SPM di negara kita ni, yang pergi kepada vocational punya sektor dan juga technical hanya 10% saja Yang Amat. 10% saja. Kalau kita buat perbandingan dengan negara lain, di Australia 62%. Maknanya kalau kita nak mencapai matlamat negara maju 2020 yang berpendapatan tinggi, saya ingat apa yang cadangan Yang Amat tu bagus. Saya yakin dengan syarat kita bergerak yang cukup baik, tambah sikit peruntukan kepada kementerian kita dengan apa cara supaya kita melihat keutamaan kepada kemahiran yang diberikan. Macam di Korea, tak silap saya, lebih daripada 28%. Kita hanya 10% saja. Mana sudah kita ubah. Kalau kita nak jadikan 2020 sebagai negara maju, jadi kita kena ubah trend kita. Supaya perhatian kepada teknikal, kemahiran ini diberikan keutamaan. Terima kasih Penjerantut. Yang Amat Dato' Yang Bertuah, pengiktirafan Yang Amat Golongan Langat ya. Swasta dah beri, JPA dah beri, universiti. Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia yang terdiri daripada Universiti Tun Hussein On, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Malaysia Perlis, turut memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang memiliki SKM untuk menyambung pelajaran di tahap ijazah. Maknanya kualiti produk-produk kita melalui institut latihan ini cukup baik. Dan pengiktiram pihak swasta saya dah sebutkan tadi, Yang Amat Dato' Yang Bertuah. Panjang lagi Amat? Panjang ni. Okey, sambung petang. Saya kena nunggu ya Pak. Lain Muhammad Masyarakat tangguhkan hingga jam 2.30 petang ni.